Assalamualaikum and hello guys, welcome to my channel. Let's go. Okay guys, nama aku Khairul Hanif and aku bukan Ikmal Hanif tau. Lain orang, walaupun konten kita orang sama. But ingat guys, setiap YouTuber ataupun creator anything content ni kan, diorang walaupun konten diorang sama, diorang ada cara yang tersendiri. Like contoh macam Ikmal Hanif kan, dia starting dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like macam tu lah, aku tak ingat apa yang dia cakap, but cara dia macam tu. Okay, sama je macam apa tu, Ikmal Noor, Afifi Musleh, Kamarina Hashim, Santai Chill. Diorang ada cara yang tersendiri lah. And anything content creator lah, lebih kurang gitu lah. Diorang ada cara yang tersendiri. Macam Anik juga, Anik pun sama je konten seram, but Anik ada cara Anik tersendiri. Okay, sebelum Anik memulakan story seram Anik yang pertama, marilah kita bersama-sama baca Al-Fatihah supaya kita punya hati tenang and tak ada apa-apa gangguan daripada apa yang kita tak nampak. Okay, let's go. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okay guys, sebelum tu jangan lupa subscribe my channel and jangan lupa tekan butang bell serta share dan like. Okay, jangan lupa semua tu, sebab itu yang akan bagi Anik semangat lagi untuk mengimprove Anik punya channel. Okay, untuk korang juga, jangan risau. Okay guys, sekarang ni Anik akan melanjutkan Anik punya story seram Anik yang pertama, yang bertajuk Badi Orang Mati. Okay guys, kisah ni bermula masa Anik Form 3. Sehingga Anik masa tu Anik Form 3. And masa tu Anik kat kampung. And masa tu kat kampung Anik ni ada ayah kawan Anik ni meninggal. Ayah member Anik lah meninggal. And dia meninggal masa pukul, tak salah ni petang rasanya. Dia meninggal petang. Petang. Sebab dia meninggal tu, dia punya jenazah dibawa ke hospital untuk disahkan meninggal dunia. Okay, lepas tu diorang mandikan apa semua dekat hospital, mandikan jenazah tu ke semua ke hospital. And diorang bawa balik jenazah tu ke masjid kat kampung Anik ni malam lepas isyak. Korang rasa lepas isyak baru balik, baru bawa arwah tu balik ke sini? Lama kan? Tak tahu lah, diorang punya prosedur kot lama. So okay lah. Okay, lepas tu dah siap-siap apa semua, dah semayang jenazah apa semua, dah semua dia punya anak-anak dia dah balik semua dekat kampung. Siap semayang, diorang bawa jenazah tu ke kubur. And then Anik ikut sekali tau. Anik bawa motor, Anik kena ikut sebab Anik punya ayah and Anik punya pakcik Anik tu imam kampung. So dia yang akan baca talqin tu nanti lah. Dia akan baca talqin tu nanti masa dah siap tanam apa semua, dia akan baca. Okay, and Anik ikut. Tak apa, masa ni tak ada lagi part seram. Jangan risau, tak ada lagi part seram dia. Okay, just Anik ikut. Okay, dah sampai tanam mayat, astagfirullahaladzim, tanam arwah. And pakcik ni baca talqin apa semua. Lepas tu salam dengan member Anik and dia punya abang, akak, mak dia. Tahu lah macam mana. So dipendekkan cerita, masa tu dah settle semua, Anik baliklah ke rumah. Anik naik motor seorang tau. Tapi masa balik tu ramai lah. Dia lah member Anik sekali balik ramai ke kampung Anik. Okay, kampung Anik dengan kubur tu jauh tau. Anik tak pandai nak bagi tahu jarak dia mana, tapi memang jauh lah. Dari rumah Anik ke kubur tu dalam 4 to 5 minit. Jauh juga lah kalau naik motor. Okay, senang cerita, dah sampai rumah tu. Tak tahu lah kenapa ni macam penat sangat tau. Padahal ni tak buat apa-apa pun, sumpah. Ni just pergi situ, tengok jenazah
ditanam, talqin apa semua. Anik borak dengan member ni yang member yang meninggal tu, so dia sabar apa semua. Tapi masalahnya masa Anik balik rumah tu rasa macam penat sangat. Sumpah penat, memang penat yang teramat. Lepas tu Anik just basuh kaki tau. Silap Anik kat sini, silap Anik memang kat rumah. Anik pergi basuh kaki, and Anik terus tidur dekat ruang tamu. Cicak pun kata betul. Korang rasa Anik terus tidur kat ruang tamu. Tak tahu lah kenapa, letih sangat. Sumpah letih sangat. Anik terus tidur kat ruang tamu. Anik ambil cushion, tidur dalam keadaan macam ni. Kaki terkangkang tau. Kaki terkangkang. Oi sedap bai. Tidur kat ruang tamu, kaki terkangkang depan TV pula. Oi sedap bai. Lepas tu sampailah salam makcik. Okay, kita sambung. Kalau tadi dia terkangkang tadi kan. Dia terkangkang tadi dekat depan TV. And masa tu dalam pukul 3, tak salah pukul 3 atau pukul 2 gitu. Tiba-tiba guys, satu badan tak boleh gerak. Masa tu Anik rasa lain macam lah. Badan ni memang satu badan memang tak boleh gerak. Korang rasa satu badan tak boleh bergerak bai. Masa ni dalam umur Anik yang 15 tahun ni, Anik tak tahu benda tu tindih ke apa ke. Anik memang tak tahu. Okay. Lepas tu Anik kena tu memang mata Anik terbuka. Mata terbuka. Tak tahu, Anik memang setiap kali kena tindih memang mata Anik terbuka. Anik tak boleh tutup mata. Boleh tutup boleh. Macam bahagian mata je Anik boleh kontrol. Bahagian lain tu macam cakap tu macam tu lah. Just mata je lah yang boleh berfungsi macam tu. And masa tu Anik ternampak macam kat depan TV Anik tu macam ada something tau yang berdiri. Putih guys. Rambut dia panjang. Tapi masa tu nampak kabur-kabur tau. Yang Anik perasan sebab putih, sebab benda tu kat depan TV. Ni TV, benda tu depan. Dia macam ni TV kan. Benda tu depan TV. Dia macam diri. Sosok tubuh tu berdiri di depan TV. Korang boleh bayangkan lah. And then Anik nampak sekujur tubuh tu. And tak boleh gerak dia macam ni lah. Anik tengok di sini. Anik terus tutup mata. Sumpah. Lepas tu Anik, apa benda ni, Anik tak tahu nak cakap apa. Dia cakap dalam hati, Astaghfirullahaladzim, apa semua ni, Allah, apa semua ni. Dan masa tu Anik macam tak tahu nak buat apa kan. Tiba-tiba terdetik dalam hati kan, nak baca ayat kursi, nak baca Al-Fatihah apa semua, baca 3 kul. And sedang tak seingat Anik, sedang Anik baca ayat kursi, tiba-tiba dia macam ada something kat telinga Anik. Macam dia cakap tengah orang kata tu berdesing tau. Tapi bagi Anik tak. Dia macam nak sampaikan sesuatu tapi dia dalam macam tu. Gila guys, meremang guys. Lepas tu dah ni baca sampai habis 3 kul apa semua. Dah baca sampai habis. Daripada gini terus apa tadi memang masa tu memang Anik tak tahu benda apa, kena tindih ke apa ke. Yang ingat Anik nampak benda tu kat celah kangkang Anik. Dia tengah berdiri, pandang Anik. Anik tak nampak muka dia, tapi Anik tahu daripada gerak-geri dia tu, dia tengah pandang Anik. Lepas tu Anik macam apa yang jadi. Esok tu sekolah guys. Korang bayangkan Anik lepas kena tu Anik tak tidur. Dari pukul 3 gitu sampai pukul 6, sampai subuh Anik tak tidur. Sumpah tak tidur. Memang takut lah nak tidur balik. Siapa yang tak takut tu. Daripada peristiwa tu, esok paginya Anik cerita kat ibu Anik. Ibu, tak tahu tak malam tadi kan, Anik lepas balik tu Anik tidur. Lepas tu tiba-tiba satu badan tak boleh gerak. Lepas tu Anik nampak macam ada kad pon tengah pandangan Anik. Masa tu Anik tak boleh gerak tau, tapi Anik nampak ada. Dah lama tu dah baca ayat kursi apa semua, dah okey lah. Lepas tu Anik tahu mak aku cakap apa. Badan muka kau, siapa suruh tak mandi? Orang kali balik orang meninggal mandi. Kan dah kena badi. Lepas tu aku buat tu, badi macam ni aku bodoh masa tu. Kenapa aku tak mandi kan? Bodoh tu lah aku. Salah aku juga tak mandi. Pergi kubur sepatutnya kena mandi guys. Sebab kita tak tahu apa benda yang ikut kita balik. Yelah, pergi tanah kuburan, kita mana tahu benda apa yang suka pada kita, right? So ingatan pada aku, lepas pergi kubur tu, mandilah. Mandi, ambil wuduk, kalau boleh semayang sunat 2 rakaat. Tu je.
Memang kisah seram aku tu memang Okay guys, story seram kita yang pertama, yang tak berapa seram pun, dah habis. So kita move kepada story seram kita yang kedua. Okay, tajuk story seram ni yang kedua ni is Penunggu. Okay guys, story seram Anip yang kedua ni, masa ni Anip umur 20 tahun. Sekarang okay, umur Anip sekarang 20 tahun. Okay, yup, I'm Bash 2001. Let's go. Okay, kisah seram Anip ni berlaku masa Anip belajar dekat tempat Anip belajar. Anip tak nak bagi tahu kat mana sebab kesian lah reputation tempat diorang kan. Okay, just Anip boleh cakap Anip belajar kat Selangor. Okay, Anip stay Pahang. Anip orang Pahang, but Anip belajar kat Selangor. Tengok jauh dia macam mana tu, 3 jam dari Pahang ke Selangor. Okay, tempat belajar ni kat Selangor. Anip tak nak bagi tahu kat mana, just bagi tahu kat Selangor. Okay, masa ni pandemik COVID. Masa ni pandemik COVID mula-mula nak berlalutan. Okay, bulan 1 sampai bulan 3 kita orang belajar. And bulan 3 tu kan cuti Chinese New Year. Okay, masa tu kita orang balik. Dalam Chinese New Year tu kita orang dapat cuti seminggu, and terus dapat cuti COVID. Ya, kita merasa 3 bulan cuti yang aku tak pernah rasa semua hidup aku. 3 bulan cuti baik. Kita orang balik kat tempat belajar kita orang pada 29 dari bulan 7. And masa tu tahulah, bila kita dah tinggal lama tempat belajar ni, macam-macam lah ada kat situ. Kita pun tak tahulah. Aduh. Tapi Alhamdulillah lah, masa kita orang belajar tak ada apa-apa lah. Yang baru-baru balik tu tak ada apa-apa yang okay lah, still okay. Tapi pada suatu hari tu kan, kita orang punya atasan lah, orang-orang atas, pengarah apa semua cakap, okay, pandemik COVID berlarutan di dalam tempat belajar kita orang. So kita orang diarahkan untuk pulang. Tapi sebelum tu kita orang kena kuarantin. So kita orang diberi balik sehingga berapa minggu, 2 minggu tak salah aku. Seminggu, mula-mula seminggu. Tapi Anip ni malas dulu nak balik. Seminggu je dari Selangor ke Pahang tu, macam seminggu tu tak cukup. So Anip tinggal lah dengan 5 orang lagi member Anip. Lain-lain SEM. Anip SEM 2 sekarang, diorang ada SEM 2, SEM 3, SEM 4. So kita orang berlima duduk dalam tempat kita orang belajar tu je. 5 orang dalam tempat belajar. Kita orang ada berapa blok tau. Ada 1 blok baru. Satu blok baru. Lepas tu ada 2 lagi blok lama. Kita orang duduk blok baru. So nak dipendekkan ceritanya, malam tu Anip duduk seorang dalam bilik. Lepas tu kawan Anip daripada blok atas, bukan ada blok, daripada tingkat atas tu, dia duduk dalam bilik Anip nak lepak. Okay, so Anip okay lah. Lepas tu tak tahu macam mana kepala otak kita orang pergi ajak member seorang lagi SEM 4 tu, ajak pergi round kat Padang. Katanya jalan-jalan pukul 2 pagi. Kepala otak dia aku yang ajak pula tu. Bodoh tu aku ni. Tu kita orang jalan-jalan. Okay, so far so good. Okay, tak ada apa-apa yang berlaku pun. Lepas tu kita orang baliklah tempat asrama kita orang. Lepas hari kita orang pergi jalan malam-malam, hari esoknya malam tu aku lepak dekat bilik member aku tu. Aku borak dengan member aku. But sebelum aku pergi bilik member aku tu, aku dah nampak something dekat penjuru penjuru lah. Dia macam koridor ujung sekali. Bilik dia dekat tengah-tengah tau. Lepas tu ada ujung sekali, ada koridor ujung. Koridor tu hadap ke hutan. So kat situ ada, tahu tak pemadam api tu kan, pemadam api. Kat situ ada bayang-bayang. Bayang-bayang. Guys, kalau betul lah bayang-bayang, contoh bayang-bayang mesti melekat kat dinding kan. Masalahnya guys, ni pemadam api, ini bayang-bayang. Depan pemadam api, bayang-bayang tu aku boleh nampak. Aku nampak benda tu bentuk susuk tubuh tapi besar. Besar guys. Aku tak boleh translate macam mana, tapi besar. Sumpah besar. Aku buat dono. Cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Lepas tu aku keluar pada bilik member aku tu. Aku nak pergi bilik aku balik. Sampai je kat satu bilik ni, tiba-tiba guys, dah kat telinga aku guys. Aku macam ajak gurau pula benda ni. Tapi masa tu aku relax lagi. Aku buat dono, jalan ke bilik aku. Masa tu kat bilik aku ada member aku yang daripada atas tu, tingkat atas tu, dia datang, dia lepak.
lepak kat bilik aku. So aku pergi kat dia, aku cakap, Zam, nama dia Zam, aku tadi kan benda kacau aku tu. Dia cakap, serius lah doh, serius lah. Ya doh, aku benda kacau doh. Dia buat macam mana? Aku cakap ada macam ni kat telinga aku kan. Member aku pun sak. Memang kami berdua memang lah masa tu. Tak tahu lah. Tapi masa tu kan tak tahu lah kenapa aku rasa macam nak marah Baran tu. Sumpah rasa nak marah kat benda tu, kenapa dia kacau aku. Lepas tu aku tak puas hati, aku pergi keluar bilik aku tu. Aku pergi kat bilik aku dekat dengan tangga tau. Tangga untuk naik ke tingkat atas dan turun ke tingkat bawah. Aku pergi kat tangga tu. Lepas tu aku cakap seorang-seorang. Tu aku cakap, aku tak kacau kau, kau dah kacau aku. Aku just orang yang belajar kat sini. Aku menetap kat sini kerana untuk belajar, untuk menimba ilmu. Lepas tu aku cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Lepas tu aku baca lah. Aku baca 3 kul, aku baca ayat kursi 3 kali, aku baca Al-Fatihah 7 kali. Aku tiup kat tangan aku, sapu satu badan untuk pelindung diri lah. Niat aku untuk pelindung diri kerana Allah. Lepas tu dah aku baca semua tu. Tiba-tiba guys, daripada hutan dekat blok tadi tu, tiba-tiba dengar bunyi anjing. Dia aku dah pelik pasal bunyi anjing dalam hutan. Tempat kita orang, anjing tu dekat depan. Dekat depan kita orang tu ada kedai makan apa semua kan. Ada teres, rumah teres. Depan tu ada anjing banyak. Tapi masalah anjing ni tak bunyi kat depan guys. Dia bukan gema tau, gema lain. Kalau gema still aku boleh dengar daripada depan ke belakang. Masalah memang dari belakang dengar sayup-sayup je. Lepas aku baca pula tu, ngam-ngam tu, oi seram bai, meremang terus bulu rambut aku ni. And masa tu aku kena masa pukul 3. Aku kena pukul 3. So lepas aku kena tu macam biasa lah, tak tidur sampai pukul 7 pagi. Aku pergi makan dengan member aku, balik pergi makan, ambil makanan tu, baru tidur balik. Gila tak seram guys. Dia oi, dia je aku dah meremang lah. Sebelum tu dah nampak tubuh badan yang besar. Seram babe. Okay guys, dengan habisnya chapter kedua story seram Anip tadi, maka habislah kisah seram Anip hari ni. Kalau korang suka Anip punya story seram Anip, yang pertama is Buddy and yang kedua is Penunggu, korang boleh tekan like and share this video guys. Jangan lupa subscribe Anip punya channel and tekan butang bell supaya Anip lagi semangat nak buat video untuk korang. Jangan risau, kalau korang subscribe, Anip akan lagi semangat. Dan jangan lupa komen tau, sebab Anip tahu kadang-kadang Anip punya cara bercerita ni macam bored sikit. So korang boleh komen apa yang Anip patut improve dekat diri Anip ni, supaya korang rasa lagi semangat nak dengar cerita ni. Sebab korang yang rasa nak share kisah seram korang kat Anip, boleh je korang boleh DM Anip kat IG Anip and cerita lah kisah seram korang kat Anip. Boleh je, jangan risau. And insyaAllah Anip akan isi korang punya story seram tu dekat Anip punya channel. Jangan risau. Okay, dah habis dah cerita tadi kan, maka habislah cerita Anip pada hari ni. So kalau salah pada Anip tu, minta maaf sebab Anip baru bermula. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita tinggalkan. Let's go, bye bye.